Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Yang saya hormati tuan-tuan imam dan tuan-tuan Bilal, seterusnya barisan ahli jawatan kuasa masjid, dan yang saya hormati lagi saya kasih tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama dan selamanya marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan juga limpah rahmatnya pada malam ini dapat kita bersama-sama bertemu. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapat ganjaran pahala yang baik. InsyaAllah malam ini kita meneruskan pengajian kita dalam membincangkan tajwid Al-Quran kita yang kita terhenti pada minggu yang lalu, yang mana pada minggu yang lalu telah kita mula dengan satu tajuk yang begitu popular di kalangan kita umat Islam ketika membaca ayat Al-Quran, iaitu hukum bacaan hamzah bersambung ataupun hamzah wasal. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebelum saya meneruskan lagi dalam topik ini secara mendalam, eloklah lebih baiknya saya mengulang sedikit tentang perbincangan kita yang lalu, bagaimana yang dimaksudkan dengan hukum bacaan hamzah wasal ini. Kebiasaannya hamzah wasal ini dipanggil oleh ramai orang Islam terutamanya di Malaysia ini dengan istilah hamzah wasal. Namun istilah yang kata sama maksudnya ialah hamzah yang bersambung. Cumanya biasa kalau kita lihat di dalam menghuraikan kitab-kitab tajwid Al-Quran ini, kebanyakannya istilah yang diguna pakai ialah hamzah wasal. Tetapi dari segi maknanya, bahasa Melayunya hamzah wasal itu bermakna bersambung, hamzah yang bersambung. Itu asalnya. Jadi malam ini kita tengok semula bagaimana yang dimaksudkan dengan hamzah yang bersambung. Oleh kerana kita punya masjid tak dapat lagi gunakan papan, jadi insya-Allah saya akan tulis di atas kertas A4 ni, saya tunjuk pada tuan-tuan supaya ianya mungkin insya-Allah membantu lebih jelas lagi kepada tuan-tuan untuk melihat contoh perbincangan kita pada malam ini. Hamzah wasal. Tanda bacaan hamzah wasal ini dalam Al-Quran ialah berbentuk alif. Alif yang di atasnya terdapat kepala huruf sad. Alif yang di atasnya terdapat kepala huruf sad. Ini tandanya. Memang banyak sekali dalam Al-Quran tanda-tanda ini yang kita jumpa dalam mushaf Rasam Osmani kita. Dan tanda ini yang diberi nama hamzah wasal ini, kebiasaannya, bukan kebiasaan, memang banyak kita jumpa. Memang dia tempatnya tak lain tak bukan hanya duduk di awal kalimah sahaja. Maknanya sesuatu kalimah ataupun perkataan bahasa Arab yang berada dalam Al-Quran itu, hamzah wasal ini akan mendahuluinya. Maknanya dia duduk depan sekali. Okey, kita akan jumpa benda ni duduk di depan kalimah, awal kalimah. Okey, bila mana ada kalimah ataupun perkataan dalam Al-Quran kita dimulakan dengan huruf ini, kemudian pula kita nak mulakan bacaan dengan kalimah yang awalnya ada huruf ini, maka kaedahnya macam mana kita nak mulakan?
Sebagai contohnya yang saya bawakan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian pada minggu lepas, kita bawa contoh mudah di dalam suratul Fatihah sendiri. Pada ayat yang kedua, contohnya alhamdu, kita baca alhamdu. Kalau kita perhatikan di kalimah surah Al-Fatihah ayat yang kedua itu, kalimah itu alhamdu itu, kalimah alhamdu, awal kalimahnya ada hamzah wasal, kemudian huruf lam, mim dan juga dal. Hamdu. Kita akan lihat macam ni. Adanya di kalimah itu awalnya huruf hamzah wasal. Jadi kita baca dengan alhamdu. Persoalan sekarang ini, kalau sekiranya tuan-tuan baca alhamdu itu betul, saya katakan betul, tepat bacaannya, tidak salah apa-apa pun. Cumanya bila mana kalau ditanya kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian tentang kenapa kita mulakan bacaan ini dengan bunyi alhamdu, kenapa tak dimulakan dengan ilhamdu ataupun kita mulakan dengan ulhamdu? Kenapa kita bunyikan alif ini dengan baris atas al? Jadi itulah yang kita kena tahu malam ni. Kita nak tahu macam mana kaedah kita nak letakkan baris pada hamzah wasal itu, sama ada dengan dibunyikan dengan baris atas ataupun dibunyikan dengan baris bawah ataupun dibunyikan dengan baris di depan. Itu kita nak tahu malam ni. Minggu lepas kita dah bincang, insyaAllah saya akan ulang sedikit. Okey, ada 3 cara untuk kita mengetahui bagaimana kita nak tetapkan baris alif hamzah wasal itu dengan baris apa. Cara yang pertama, bila mana tuan-tuan dan puan-puan melihat huruf alif ataupun hamzah wasal ini, alif yang atasnya ada tanda wasal, kepala sad itu, selepasnya terdapat huruf lam. Contohnya macam saya tulis ni, alif, selepasnya ada huruf lam. Jadi kalau huruf lam selepas huruf hamzah wasal, kita kena letakkan, bunyikan hamzah wasal ini dengan barisnya di atas. Sebab itu kita baca alhamdu. Kalau orang tanya tuan-tuan, kenapa baca alhamdu, kenapa tak baca ilhamdu, kenapa tak baca ulhamdu? Jadi kita jawab pada orang yang tanya, aku baca baris atas sebab selepas alif adanya huruf lam. Selepas alif adanya huruf lam, sebab itu aku baca dengan baris atas. Pada surah Fatihah juga, pada ayat yang ayat yang ketiga, ayat yang ketiga, alhamdulillahi rabbil alamin. Selepas itu ar-rahmanir rahim. Kalimah ar-rahman, kalimah rahmah. Okey, saya tulis pendek saja. Kita nampak huruf alif kalimah ar-rahmani ar-rahimi. Kalimah rahman tu kita lihat kalimah itu dimulakan dengan huruf hamzah wasal, alif yang di atasnya kepala huruf lam, kepala huruf sad. Kemudian selepasnya terdapat huruf lam, dan selepas huruf lam adanya huruf ra yang bersabdu. Cuba tuan-tuan dan puan-puan perhatikan pada kalimah surah Fatihah ayat ketiga ini, ada hamzah wasal, ada huruf lam. Cuba kita perhatikan huruf lam, kita buat perbezaan huruf lam yang ada selepas hamzah wasal pada ayat ketiga surah Fatihah dengan lam yang ada selepas hamzah wasal di surah Fatihah ayat yang kedua. Apa bezanya lam yang ini dengan lam yang ini? Apa bezanya? Apa bezanya tuan-tuan? Lam yang ini pada ayat yang kedua, alhamdu, lamnya ada baris sukun, ada baris mati. Ni macam C ni, ada baris sukun. Manakala pada ayat yang ketiga surah Al-Fatihah, kalimah Ar-Rahman tu lamnya tak ada baris apa-apa. Tetapi selepas huruf lam adanya huruf ra yang berbaris, iaitu baris sabdu berbaris atas.
Jadi ada dua beza. Satu lam yang ada baris mati, satu lam yang tak ada baris apa-apa. Jadi sekarang ni kalau kita tengok lam tu barisnya ada yang berbaris mati, ada yang tak baris mati, namun kaedah macam mana nak buat? Sama tak dengan kaedah yang kita buat pada ni? Ianya sama. Sebab apa sama? Jawapannya kerana selepas huruf hamzah wasal ada huruf lam, itu saja. Adanya lam, tak kisah lam tu ada baris ke, ataupun lam itu tiada baris apa-apa, kaedah tetap sama, dimulakan dengan baris atas. Cumanya di sini disebabkan lamnya tidak berbaris, selepas huruf lam ada baris, maka hamzah wasal ini kita tetap mulakan dengan baris atas a. A ini kita tekankan terus pada huruf ra yang berbaris sabdu. Sebab itu kita baca Ar-Rahman. Kaedahnya kita buat betul dah. Cumanya lam ini tidak diguna pakai. Tapi kaedahnya sama macam tadi. Disebabkan lam lah, hamzah wasal dibaca dengan baris atas. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, apabila tuan-tuan melihat huruf hamzah wasal selepasnya terdapat hamzah wasal selepasnya terdapat huruf yang berbaris mati, dan selepas huruf berbaris mati terdapatnya huruf baris atas ataupun huruf baris di bawah. Begini ya, hamzah wasal selepasnya ada huruf yang berbaris mati, kemudian selepas huruf berbaris mati adanya huruf yang berbaris atas ataupun huruf berbaris bawah, maka kaedahnya macam mana? Kita mulakan dengan baris bawah. Contohnya pada surah Al-Fatihah ayat yang ke-6. Baru Pak Zubir cakap betul ya? Ayat ke-6 surah Fatihah ayat ke-6 macam mana bunyi ya? Ihdinas siratal mustaqim. Kalimah ihdina, kalau kita tengok betul-betul pada kalimah ihdina, adanya huruf hamzah wasal itu, ada hamzah wasal, kemudian huruf ha simpul itu barisnya mati. Selepas hamzah ha simpul itu terdapatnya huruf dal yang berbaris di bawah. Jadi kalau baris bawah kita mulakan dengan bunyi hamzah wasal, dibunyikan dengan baris bawah. Sebab itu kita sebut ihdina. Kita tak baca dengan ahdina, kita juga tak baca dengan uhdina. Kita tak baca macam tu, kita baca dengan ihdina. Baik, itu yang kedua. Apabila tuan-tuan melihat hamzah wasal selepasnya huruf mati, selepas huruf mati ada pula huruf yang berbaris di atas ataupun baris bawah, dimulakan dengan baris bawah. Ini kaedah yang ketiga. Bila mana tuan-tuan dan puan-puan melihat hamzah wasal selepasnya terdapat huruf mati, sama macam tadi, cumanya selepas huruf mati terdapat huruf yang berbaris di depan. Huruf yang baris di depan. Kalau huruf yang baris hamzah wasal ini selepasnya huruf baris mati, selepas huruf baris mati ada huruf baris depan, maka kaedahnya sedikit berbeza daripada yang atas ni, yang mana hamzah wasal ini akan dibunyikan dengan baris depan. Dia begitu je dia punya sifirnya, depan dengan depan. Kalau sekiranya huruf selepas baris mati ini hurufnya baris depan, kita mula hamzah wasal dengan baris depan. Kalau sekiranya hamzah wasal ini selepasnya huruf mati, selepas huruf mati itu ada baris atas, kita mula baris bawah. Selepas hamzah wasal ada huruf mati, selepas huruf mati baris bawah, kita mula juga baris bawah. Bawah-bawah, atas bawah, depan. Itu kaedahnya. Kaedahnya mudah, ada tiga saja. Yang pertama tadi, kalau hamzah wasal selepasnya ada lam, kita mula baris atas. Hamzah wasal selepasnya ada baris bawah, kita mula baris bawah. Baris atas, bawah juga. Barisnya depan, kita mula baris depan. Namun, ni saya beritahu namun ni. Namun ada kalimah yang kita lihat dia punya barisnya
atas. Tapi kita, contoh, kalau ada kalimah ni bagi bawah, ni bagi bawah lah saya cerita. Ada kalimah yang bila mana kita tengok huruf hamzah wasal, selepasnya ada huruf mati. Selepas huruf mati adanya huruf bagi depan. Tetapi kita tak mulakan pun dengan bagi depan. Kita mulakan dengan bagi lain pula. Yang ini yang kita nak tahu. Walaupun benda ni kita kena teliti betul-betul, namun dia bagi saya tak adalah terlampau susah. Dia mudah saja sebab dia tak banyak sangat contoh yang macam tu ada dalam Quran. Antaranya apabila kalimah itu, saya cerita awal saya cerita secara mudahnya kita faham. Apabila kalimah itu memang dari segi bahasa Arabnya, dia memang asalnya disebut oleh orang Arab dengan baris bawah. Walaupun kalau kita tengok kaedah ni patutnya kena bagi depan, tapi sebab orang Arab memang dia dah sebut memang dengan baris bawah, kita kena ikut dema sebut dengan baris bawah. Walaupun kita tengok aku belajar dulu patutnya mula baris depan, pasal apa pula kena baca dengan baris bawah? Ustaz dekat Masjid Bandar Yu aja, kalau tengok selepas hamzah wasal adanya huruf mati, selepas huruf mati baris depan, patutnya mulalah dengan baris depan. Tapi tiba-tiba kita mula pula dengan baris selain daripada baris depan. Sebab apa? Sebab Arab baca baris selain daripada baris depan. Contohnya, saya ambil contoh Contohnya pada kalimah contohnya pada kalimah ni. Tuan-tuan tengok yang ni. Kotak tak cukup. Ni. Contoh yang saya tulis ini ada hamzah wasal, adanya huruf ba, adanya huruf nun. Ni contoh saya tulis ni. Ibnun. Kalau ikutkan kita tulis ini, kalau dah hamzah wasal, selepasnya huruf ba, baris mati. Kemudian selepas huruf baris mati adanya baris dua depan. Dua depan lah, maknanya depan lah. Jadi kalau ikut kaedah yang saya cerita mula-mula tadi, patutnya kita baca dengan mula baris depan. Sebab sini baris depan, mulalah dengan baris depan, patutnya sebut ubnun. Tapi kalimah ini tak boleh disebut dengan ubnun dengan kaedah yang kita sebut tadi awal-awal. Tak boleh pakai. Sebab kalimah ini adalah kalimah yang memang dari dulu orang Arab sebut dengan sebutan ibnun. Orang Arab baca dengan baris bawah. Ibnun. Orang Arab tak baca dengan ubnun, dibaca ibnun. Kalimah ini tak boleh kita ubah sesuka hati menggunakan kaedah yang kita faham tadi, tak boleh. Sebab ini kalimah yang memang asalnya orang Arab sebut dengan baris selain daripada baris depan. Ini contohnya ibnun. Contoh yang lain lagi. Contoh lain kalau contoh lain, ini ibnun maksudnya anak lelaki. Kalau anak perempuan, kalau anak perempuan dia ada hamzah wasal, dia ada ba, dia ada nun, dia ada ta, ditambah ta saja. Dekat sini tak apalah kita nampak nun ni barisnya atas, selepas hamzah wasal ada huruf ba mati, selepas ba mati adanya nun baris atas. Baris atas kita bolehlah mula dengan baris bawah, sebab kita faham tadi kan, senang. Tapi kalau macam kalimah ni, dia tak boleh baca dengan baris depan, sebab memang Arab sebut dengan baris bawah. Itu sebabnya ada kalimah yang memang kita tak boleh ubah menggunakan kaedah yang kita pakai tadi, hanya kita kena rujuk bagaimana Arab sebut. Contoh yang selain daripada itu, contoh lainnya kalimah ismun. Kalimah ismun, ada hamzah wasal, adanya huruf sin, adanya huruf mim. Mim baris dua depan, baris depan lah. Kalau ikut dekat sini, kita kena baca lah dengan usmun sebab depan. Tapi tak boleh sebut dengan usmun, kena sebut dengan ismun. Sebab apa kita baca ismun?
sebab Arab memang sebut apa itu. Kita tak boleh pandai-pandai pula tukar kepada kaedah yang kita guna tadi. Dia tak banyak pun, ada beberapa kaedah yang ditulis dalam kitab ini, yang mana kalimah-kalimah ini memang Arab sebut dengan baris bawah. Contohnya ibna tadi, ibnun ataupun ibnata ataupun imruun ataupun imro'atun. Imro'atun tak boleh bagi atas, imruun dia ra bagi depan, ru patutnya kita baca dengan bagi depan umruun, tapi kita baca juga dengan baris bawah sebab Arab sebut imruun. Okey, macam tadi ismu ni maksudnya nama. Kalau orang Arab tanya masmuka, kalau kita belajar dekat sekolah-sekolah rendah, bahasa Arab kalau komunikasi kebiasaan ni, kalau dia ajar kepada murid-murid darjah 1, darjah 2, dia akan tanya ma ismuka. Ma maksudnya apa, ismu dia sebut ismu, patutnya dimulalah dengan usmu, tapi tak boleh sebut usmu sebab Arab sebut ismu. Ni soalan yang biasa kita dengar kalau belajar bahasa Arab. Soalan yang biasa jadi popular kita belajar bahasa Arab ialah soalan tanya, apa nama kamu? Ma ismuka. Ismuka sepatutnya bukan ismuka, patutnya usmuka lah kalau ikut kaedahnya. Tapi tak boleh kita sebut usmuka sebab Arab sebut ismuka. Okey, macam tu. Okey, ada beberapa perkataan yang memang kita tak boleh ubah menggunakan kaedah yang kita guna tadi. Okey, itu yang pertamanya. Yang kedua, ada kaedah yang kita boleh guna kaedah tadi, cumanya walaupun kita guna kaedah yang kita sebut mula-mula tadi, tetapi kita kena buat pertukaran sedikit. Ni pertukaran macam mana ni? Itu nanti saya cerita pertukaran macam mana. Dia ada kalimah, contoh ya, kalimah yang mana kita tengok selepas hamzah wasal adanya huruf mati. Selepas huruf mati adanya huruf bagi depan. Maknanya kalau dah selepas huruf mati, huruf bagi depan, kita kena mulakan dengan bagi depan. Tapi sebelum kita nak mulakan dengan bagi depan, kita kena guna kaedah namanya kaedah badal. Kaedah badal ni apa maksudnya? Kaedah bertukar. Kena tukar sikit. Tukar tu tukar macam mana? Allah khoteh tak ada. Sekejap ya. Saya cuba tulis ya. Contoh, adanya hamzah wasal, kemudian selepasnya ada huruf hamzah. Okey, adanya huruf hamzah yang berbaris mati, kemudian selepasnya huruf bagi atas dan huruf bagi mati. Okey tuan-tuan, ini contoh. Makin lama makin kecil tulisan saya, makin tak nampak lah tuan-tuan yang duduk belakang tu. Okey, tak apalah, nanti lain kali saya bawa banyak sikit kotehnya. Okey, contoh pada kalimah ini adanya hamzah wasal, kemudiannya ada huruf hamzah yang berbaris mati, kemudian terdapat huruf yang berbaris atas selepas huruf yang berbaris mati. Jadi kalau ikut kaedah sini, kita kena mulakan baris apa? Baris bawah, sebab ini baris atas, kita mula baris bawah. Hamzah wasal kita guna dengan bunyi baris bawah. Tetapi walaupun kita guna kaedah tu dah betul, cuma kita kena buat perubahan sikit. Perubahan pada mana? Perubahan pada huruf hamzah. Sebab apa? Okey, sebelum kita nak buat perubahan, kita tengok dulu. Ada hamzah wasal, selepasnya ada huruf hamzah baris mati, kemudian huruf zal baris atas dan nun baris mati. Kalau ikut kaedah di sini, hamzah wasal kita kena bunyikan dia dengan baris di bawah. Jadi macam mana asal bunyinya? Hamzah wasal dimasukkan kepada hamzah mati. Macam mana bunyinya?
Idzan. Idzan. Bunyinya hamzah ni masuk kepada hamzah baris mati, bunyinya idzan. Okey, kita dengar bunyinya idzan. Kalau orang Arab, bila berlakunya dua pertemuan hamzah, yang ini huruf hamzah lah dipanggil. Orang Arab ni dia tak panggil alif, sebab pada pahaman dia alif itu bukan huruf, tapi dia faham alif itu sebagai nombor. Kalau kita sebut alif depan orang Arab, dia faham kita sebut pasal 1000. Jadi dia tak sebut ini alif. Kalau kita tunjuk ni apa, dia sebut hamzah. Okey, ini hamzah. Hamzah yang pertama kita bunyikan dengan baris bawah. Oh, cantik Bilal. Okey, saya tulis ya. Okey. Jelas ni. Kita dah mulakan dengan baris bawah hamzah ni. Ini hamzah pertama, ini hamzah kedua. Hamzah pertama kita nak bunyikan dengan baris bawah. Hamzah kedua barisnya mati. Kita nak masukkan bunyinya idzan asalnya. Asalnya bunyinya idzan. Tetapi orang Arab ni bila berlaku dua pertemuan hamzah, maknanya ada dua hamzah dekat sini. Satu hamzah baris bawah, satu hamzah baris mati. Sudah ada dua hamzah. Orang Arab ni bila tengok dua hamzah ada dalam satu kalimah yang rapat-rapat apa ini, bagi dia rasa susah sikit. Dia bukan susah sikit, susah benar dia nak sebut. Kalau ada dua hamzah, dia tak boleh bunyi i. Dia tak boleh. Arab ni sensitif sikit. Dia tak gemar, tak berapa suka sangat bila nak sebut, bila ada dua hamzah bunyinya idzan. Dia tak suka sebut tak suka. Arab tak suka sebut apa itu. Jadi disebabkan orang Arab ini dia tak suka dia tak suka sebut bila ada dua hamzah, maka dia buat satu kaedah namanya kaedah badal. Badal tu apa? Tukar. Dia tukar yang mana? Dia pergi tukar hamzah yang kedua ini mengikut apa yang kita bunyikan di baris pertama ni. Okey, contohlah. Saya rasa saya pernah cerita benda ni sebelum ni pada tuan-tuan. Sebelum daripada PKP, tak silap saya tahun lepas, saya cerita pasal mad badal. Ni. Hamzah ni dia ikut siapa sebelum dia. Kalau sebelum dia kita bunyikan dengan baris bawah, maka hamzah ini dia gantikan dengan huruf ya yang baris mati. Gitu. Dia gantikan dengan huruf ya yang baris mati. Kalau hamzah wasal ini kita dah mulakan dengan i, kemudian selepasnya ada ya, sudah jadi mad. Sudah jadi mad asli lah. Sebab selepasnya ada ya. Maka mad asli, kalau kita belajar betul-betul mad asli, kaedah mad asli bila kita tengok macam ni, panjangnya berapa harakat? 2 harakat. Jadi bunyinya apa mana? Idzan. Dia bunyi macam mana? Idzan. Udahnya jadi kopi ni. Asalnya macam ni, idzan, ditukarkan huruf hamzah yang kedua ini menjadi huruf ya. Sebab apa ditukar ya? Sebab sebelumnya dibunyikan dengan baris bawah. Pada orang Arab, huruf baris bawah yang sesuai dengan dia ialah huruf ya. Kalau baris atas, sesuai dengan dia huruf alif. Kalau baris sebelum ni, barisnya depan, dia sesuai, dia rasa ditukar dengan baris huruf waw. Ada huruf itu. Baris atas dengan alif, baris bawah dengan ya, baris depan dengan waw. Macam tadi kita mulakan dengan baris bawah, jadi dia rasa yang sesuai dengan baris bawah ialah huruf ya. Sebab tu digantikan dengan huruf ya. Sebab tu kita baca idzan. Dia tak sebut idzan. Ini contoh kalau kata tuan-tuan jumpa pada kalimah yang ada hamzah wasal macam ni, kemudian selepasnya huruf hamzah. Kemudian huruf hamzah ni kita nak bunyikan macam mana? Kita boleh bunyikan guna kaedah tadi, tetapi kaedah itu kena buat sedikit perubahan selepasnya, iaitu kita tukarkan huruf hamzah ini mengikut apa yang ada sebelumnya. Kalau sebelumnya kita mula baris bawah, kita tukar dengan huruf ya. Itu pasal bunyinya
Ada satu lagi kalimah. Ini terakhir lah ya. Ada satu kalimah bunyinya macam ni. Hamzah wasal, hamzah macam ni. Ada hamzah wasal, kemudian adanya huruf waw. Bukan waw pun, di atas tu ada hamzah. Kalau waw atasnya ada hamzah, kita jangan guna waw, kita guna hamzah. Atasnya ada hamzah, hamzah barisnya mati. Selepas huruf hamzah ada huruf baris depan. Jadi kalau ikut kaedah yang kita cerita awal-awal tadi, kalau baris depan mulakan dengan baris depan. Jadi hamzah wasal kita bunyikan dengan baris depan. Asalnya bunyi macam ni. Tumina. Bunyinya tumina. Tapi Arab rasa susah nak sebut. Sebabnya ada apa? Mula-mula hamzah baris depan, selepasnya ada hamzah baris mati. Dia rasa susah. Payah menang nak sebut dia payah tak boleh. Kita orang Melayu tak heran. Boleh sebut. Kita tak rasa heran pun. Kita panggil beruk, kita kera kita pun kita panggil dengan Kalau tuan-tuan ada apa? Ada bela berkera dekat rumah yang ada apa? Pokok kelapa dekat kebun-kebun ni, kadang-kadang kita bela seekor dua kera. Jadi kita panggil kera kita tu, kita panggil datanglah kera kita. Kita tak rasa susah pun nak sebut. Tapi Arab susah. Saya tak tahulah sebab apa dia susah. Mungkin itulah memang kaedahnya macam tu. Arab dia rasa payah benar, susah, belit agak saya lah lidah dema tu nak sebut ataupun dia merasa aib. Arab ni kadang-kadang dia sensitif sikit. Mungkin dia merasa macam aib bila sebut huruf itu. Arab ni dia macam kita kan, kita lantak lah sebut pun tak ada rasa aib pun. Orang nak kata-kata, tak kata sudah. Tapi Arab tak, orang tak kata pun dia rasa macam orang kata. Tu Arab punya perangai. Ni sedikit lah cerita pasal orang Arab. Jadi dia mungkin rasa benda ni sensitif, dia tak boleh nak sebut mungkin dia merasa sensitif. Kalau kita tengok dia bersebut, kita kata dia ni beruk ke apa, mungkin dia merasa apa itu. Disebabkan dia merasa sensitifnya macam tu, dia merasa tak boleh sebut hamzah dulu. Jadi saya lah melabun. Bukanlah tuan-tuan jangan percaya pula. Kan tuan-tuan pergi cerita kat ustaz-ustaz yang ngajar bahasa Arab, dia kata saya buat benda-benda baru pula. Sajalah saya rasa, saya duk sangka lah, kita rasa kenapa orang Arab ni susah benar nak sebut dua hamzah ni. Ngapa boleh dia sebut ngapa susah benar? Dia merasa susah. Jadi disebabkan dia merasa susah, dia menggunakan kaedah badal. Badal tu apa? Tukar. Istilah badal ni kita biasa dengar. Macam apa? Imam Zul kita cerita pasal umrah haji ni, kan ada cerita pasal badal. Badal haji, badal umrah. Jadi badal ni maknanya ganti. Jadi ganti kan. Hamzah yang ini dia gantikan dengan baris apa yang ada sebelumnya. Apa baris yang ada sebelumnya? Baris depan. Jadi orang Arab bila baris depan dia rasa yang sesuai dibubuh sebagai ganti kepada baris depan ialah huruf waw. Jadi sebab itu dia gantikan hamzah wasal dibunyi dengan baris depan, kemudian digantikan hamzah dengan huruf waw, ta, mim, nun. Okey. Jadi digantikan. Selepas huruf baris depan adanya huruf waw, udah jadi mad asli. Mad asli kaedahnya panjang berapa harakat? 2 harakat. Jadi bunyinya apa mana tuan-tuan puan-puan sekalian? Tumina. Bunyi macam mana? Tumina. Dia tak jadi dah, dia jadi tumina. Dah jadi 2 harakat. Mula-mula tadi tak ada panjang pun. Tumina. Tapi disebabkan Arab tak boleh sebut, dia gantikan badalnya huruf hamzah itu kepada huruf waw, disebabkan sebelum dia adanya huruf baris depan. Jadi dia bunyi dengan tumina. Itu serba sedikit tentang 2 huruf hamzah wasal yang mana kaedahnya tetap sama tetapi perlu dibuat secara badal. Kena buat ganti sikit. Sebab apa?
sebab hamzah itu sahaja. Sebab hamzah lah yang membuatkan Arab ini menukar hamzah yang kedua itu menjadi huruf yang sesuai dengan baris sebelumnya. Ini salah satu daripada cerita bab hamzah wasal. InsyaAllah minggu depan saya bulan depan saya akan cerita lagi tentang apa namanya hamzah wasal ni sikit lagi, dan saya akan masuk sedikit tentang gaya bacaan hamzah wasal ketika kita memulakan hamzah wasal pada ayat surah apa yang dekat juzuk 26 tu, Ahqaf kalau tak silap saya. Dekat surah Ahqaf ada ayat yang kita kena sebut itu ni. Kita tak sebut itu ni, kita sebut itu ni. Dia nanti saya cerita minggu akan datang. InsyaAllah yang baik itu datangnya daripada Allah, yang lemah itu datangnya daripada diri saya sendiri. Mohon maaf di atas segala kesilapan. Aqul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis pengajian kita pada malam ini dengan membaca tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.